Kerana dengan limpahan dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini seperti biasa di dalam kuliah ilmu tuan-tuan sekalian, Taman Syurga Maya, yang mana pada pagi ini kita akan bincangkan satu topik yang ringan, yang simple tetapi membawa kesan dalam kehidupan kita sebenarnya. Tuan-tuan, pagi ini kita santai-santai je, tak usah pening-pening kepala. Seperti biasa, pertama-tamanya saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kuliah subuh ini saya tidak pernah lekang daripada sumbangan pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pastikan dalam tempoh subuh ini tuan-tuan dan sekalian bersedekahlah. Dan kepada siapa yang menyumbang tu, tuan-tuan jangan risau. Sebab apa? Allah Ta'ala janjikan perluasan rezeki. Malahan malaikat mendoakan siapa yang menyumbang pada waktu subuh ni. Malaikat mendoakan, Ya Allah Tuhanku, dia kata, kau lihatlah hamba-Mu ini telah memulakan harinya dengan bersedekah dengan niat kepadamu, Ya Allah. Maka kau bukakanlah, kau lapangkanlah selaluasnya rezeki untuknya pada hari ini. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian, ini teruskan menyumbang. Saya terima kasih sangat-sangat kepada semua. Insya-Allah kita akan memanfaatkan dengan membantu mereka yang memerlukan. Salah satunya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di Johor, di Pontian ini kita akan membuat penyerahan. Saya akan keluarkan sedikit sumbangan kepada NGO JMS, iaitu Jalan Masalah, yang banyak memberi bantuan kepada mereka-mereka memerlukan di Pontian ni. Jadi saya akan berikan sumbangan sikit kepada mereka supaya mereka boleh manfaatkan untuk sumbangan-sumbangan kepada mereka memerlukan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang kedua tuan-tuan dan puan-puan sekalian adalah saya ucap terima kasih di atas sokongan kepada susu kambing Al-Am. Alhamdulillah, susu kambing Al-Am ni telah pun mendapat sambutan hangat sambutan hangat daripada semua. Saya rasa syukur sangat. Alhamdulillah, tak menantangkan lah tuan-tuan sekalian. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, saya perasan teguran-teguran, badan saya semakin bam-bam. Semakin tombam. Saya tak kecil hati pun, betul pun makan sedap lah tuan-tuan. Tapi ialah dalam tempoh gitu, kalau ikutkan, kalau dalam 10 hari yang lepas, berat badan saya memang dahsyat lah tuan-tuan. Tapi saya dalam proses menurunkan, iaitu saya stop ambil gula. Maknanya macam kalau air tu saya tak ambil. Kalau tidak, air favourite saya tu kopi ais tuan-tuan. Jadi saya stopkan kafein, saya stopkan air gula, minum air masak aja. Memang banyak tu tuan-tuan. Dan sekarang ini doakan saya tu kuat untuk terus menguruskan badan saya, turunkan berat badan saya. Sebab berat badan saya yang ideal tu banyak lagi, masih jauh lagi. Saya kena turunkan. Dan insya-Allah mudah-mudahan dengan susu kambing Al-Am tu, saya sarapan dengan susu kambing Al-Am, kuatkan semangat saya, mudah-mudahan saya dapatlah mencapai satu berat yang ideal untuk kesihatan tuan-tuan. Bukan nak lawa warna tu, tapi nak untuk kesihatan. Terima kasih banyak semua yang dah mula masuk pada pagi ini. Baiklah, hari ini tajuk kita adalah hidup jangan mengeluh. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, apa yang akan kita lakukan jika hujan silih berganti menyapu kita, atau hidup semakin sulit dan berat terasa, atau masalah kian hari semakin mendatang. Jadi macam mana tuan-tuan? Masalah makin ada, masalah makin banyak. Apa yang kita buat? Adakah kita mengeluh? Adakah kita mengata orang? Adakah kita mengherdik, marah, ataupun kita berserah? Apa yang kita akan lakukan? Jangan tuan-tuan, jangan mengeluh, jangan mengumpat, jangan mengherdik, jangan kita lepaskan kemarahan kita, jangan kita mengata, jangan kita berserah. Kerana hidup adalah merupakan anugerah daripada Allah yang Allah berikan kepada kita. Di dalamnya ada cinta dan kasih sayang Allah. Maka hanya kita sahaja tuan-tuan dan sekalian yang kadang-kala keliru di dalam memaknai dan memahami bukti cinta dan kasih sayang dari Allah SWT. Walhal, jika kita mencari siapakah yang paling besar cinta dan sayang, pastilah jawapannya adalah Allah. Dialah yang maha mencintai dan sumber segala cinta. Dialah yang memberi dan menitipkan cinta dalam dada setiap hambanya. Hanya sahaja kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Ialah apa yang kita nak tu lain, tapi Allah Ta'ala bagi pula ujian dekat kita. Itulah yang susahnya. Cinta dan kasih sayang Allah boleh datang dalam bentuk apa pun, yang selalu penuh dengan kebaikan bila difikir-fikirkan. Cuma
Waktu kita didatangkan dengan ujian, kita terlupa tentang hikmah di sebaliknya. Bahkan cinta dan kasih sayang Allah boleh jadi berupa ujian, boleh jadi berupa masalah, boleh jadi juga dalam bentuk cubaan yang terus menerus. Ya? Ujian yang terus menerus ini yang datang mendatangkan kita setiap hari kadang-kadang. Boleh jadi juga hidup yang terasa sulit ni, yang rasa susah ni, kita ingin menyerah dan berhenti. Dah lah, aku tak nak lagi dah kan. Tetapi sekali lagi kita perlu yakinkan diri kita bahawa apa pun yang datang dari Allah, itulah yang terbaik. Terbaik menurut Allah SWT dan bukannya menurut kita. Jadi itu sebabnya kita tengok. Dan bagaimanakah yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Ya? Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini tuan-tuan merupakan satu pendekatan kaedah yang agung. Kaedah yang memiliki hubungan erat. Yang dengan salah satu prinsip keimanan iaitu beriman kepada qada dan qadar. Musibah-musibah yang menimpa manusia semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala 50,000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan di bumi. Ya, sebelum menciptakan langit dan bumi dah ada dah musibah-musibah itu dah catat dah. Dan meletakkan ayat sebagai pedoman hidup kita akan membuatkan hati kita lebih tenang. Bacalah ayat tu baik-baik. Allah bagi sesuatu, kalau kita suka sesuatu, barangkali dia tak baik bagi kita. Kalau kita tak suka sesuatu, jangan-jangan tu yang baik buat kita. Kan? Maka sangat wajarlah kita meletakkan ayat ini sebagai pedoman hidup kita supaya hati kita lebih tenang, kita lebih tabah, lebih lapang, lebih sabar. Kan? Nyaman di hati kita dan jauh daripada keresahan. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahawa Allah itu selalu tahu apa yang terbaik, mana yang terbaik untuk kita, untuk hamba-Nya, kerana setiap kita datang dari Allah. Maka sangat wajarlah jika Allah lah yang paling tahu mana yang terbaik untuk kita dan mana yang tidak baik. Begitulah juga halnya dengan ujian, cubaan dan dugaan masalah yang datang silih berganti menghampiri hidup kita yang kita jalani. Mungkin kita merasa amat berat dan tidak baik untuk kita. Mungkin kita meminta kepadanya untuk dihilangkan masalah itu daripada kehidupan kita. Padahal menurut Allah, itulah yang terbaik. Itulah yang menjadikan kita semakin dewasa dan mendapatkan satu sikap, karakter di dalam diri kita untuk meneruskan kehidupan kita kepada hari-hari yang mendatang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkinlah kita meminta untuk dihilangkan pada diri kita ujian-ujian ni, walhal Allah menganggap itulah yang terbaik untuk kita di saat ini. Itulah yang harus kita jalani, sehinggalah di masa akan datang masalah yang serupa atau lebih berat dari sebelumnya kita telah pun bersiap sedia, kita telah pun mampu dan sudah pun biasa untuk menangani dan menghadapinya. Kita mungkin berkata, kenapa aku ya Allah? Kenapalah aku ni? Saya dalam program My House ni saya jumpa dengan orang-orang yang menerima, yang kita repair rumah itu, tuan-tuan. Kesian, tuan-tuan. Kesian. Memang sedih sebab keadaan yang agak terdesak, tuan-tuan. Dan mereka ada yang menangis bila ditanya, menangis. Dia kata dia pernah satu ketika dia rasa putus asa. Dia rasa putus asa sangat hidup dia. Dia rasa macam alah, aduh, kenapalah ni jadi dalam hidup kami ni kan. Suami isteri ni menangis kan. Jadi, dan bila dah jadi macam tu, tapi dia doa lah. Akhirnya bila diingatkan diri balik, ini ujian Tuhan bagi yang terbaik untuk aku. Itu yang penting kan. Dan itu yang paling penting sebenarnya. Kan? Kenapa harus aku ya Allah? Maka Allah menjawabnya dalam surah cinta yang abadi. Iaitu Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka dalam ayat ini sudah sangat jelas bagaimanakah solusi penyelesaian yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Allah Maha mengetahui bahawa semua ujian, cubaan dan masalah yang menghampiri kita sesuai dengan kesanggupan kita. Maka kita bertanya dan berkata, kenapa harus aku ya Allah?
Maka Allah menjawab, kerana kamu mampu, kerana kamu boleh. Itu jawapan Allah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jalanilah semuanya. Hadapilah kesemuanya. Nikmati prosesnya dan mintalah kepada Allah untuk dimudahkan dan dimampukan. Jangan meminta untuk dihilangkan pada diri, tapi mintalah kesanggupan dan kemampuan untuk menghadapinya. Tapi susahlah Ustaz, berat, tak yakin. Jadi jangan mengeluh. Cari jalan penyelesaian, cari sibuk alasan untuk menghadapi dan menyelesaikannya. Sertakan Allah di dalamnya, maka lihatlah bagaimanakah nikmat dan hikmat yang Allah turunkan kepada diri kita pada setiap hari. Katakan pada diri kita, kenapa aku harus mengeluh sedangkan nikmat Allah sedemikian banyak? Tengok Nabi Ayub. Bila Allah uji Nabi Ayub dengan sakit berbelah-belah tahun. Ada riwayat kata 7 tahun, ada kata 9 tahun, ada kata 17-18 tahun. Dan bila isterinya tanya, kau minta lah dengan Allah supaya kau disembuhkan, apa Nabi Ayub kata? Kenapa pula? Dia kata, kenapa aku nak mengeluh? Kenapa aku nak komplain pula? Sedangkan Allah bagi aku sihat 30 tahun lebih aku sihat sebelum ni. Kan senang lenang hidup aku tak mengeluh pula. Kenapa sekarang aku nak mengeluh? Macam tu sekali lah ayat dia kan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu sebabnya lihat diri kita ni. Dan tengok juga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apakah ada nikmat yang boleh kita hitung? Sama sekali tidak akan dapat kita hitung dan tidak akan pernah dapat kita hitung. Apakah kita mampu balas? Lagilah tak boleh balas. Sama sekali tak boleh. Apakah nikmat yang boleh kita bayar? Lagilah juga tak boleh bayar. Jadi mengapa kita nak mengeluh? Mengapa nak mengeluh? Semua dapat percuma. Dibandingkan masalah ujian dan cubaan yang kita dapat dengan nikmat yang Allah berikan, manakah yang lebih besar? Tentunya nikmat Allah lebih besar lagi. Lalu bagaimana mungkin kita mengeluh? Itu sebab firman Allah SWT di dalam surah Ar-Rahman, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Sebanyak 30 lebih kali disebutkan فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, disebut dalam surah Ar-Rahman. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang ingin kamu dustakan? Tak boleh, kan? Jadi syukurlah. Syukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jika kita sudah melihat diri sendiri, kemudian lihatlah orang lain. Dah tengok diri sendiri, tengok pula orang lain. Kan? Apakah hanya kita yang mempunyai masalah? Hanya kita je ada ujian dan cubaan? Hanya kita aja yang memiliki hidup yang berat dan susah? Ternyata sekali tidak, tuan-tuan dan puan sekalian. Di luar sana, orang lain juga memiliki ujian dan cubaan. Mereka masih boleh tersenyum? Adakah mereka masih boleh menyambung dan juga meneruskan kehidupannya? Masih boleh, tuan-tuan. Apakah mereka berhenti dan berlari dengan keputusasaan? Tak. Mereka menghadapi dan menyelesaikannya. Maka bagaimana mungkin boleh dengan mudahnya kita ni pula mengeluh? Bukankah kita sedar dan faham bahawa selagi nafas masih ada dan kehidupan masih berjalan, maka selama itulah ujian, cabaran dan masalah akan menghampiri kita. Maka dari itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, janganlah mengeluh dan berlari meninggalkan masalah. Kerana semua yang hadir itu adalah untuk kita selesaikan dan kita hadapi. Tetapi ingat, dan menghadapinya, sertakanlah Allah di dalamnya. Dan mintalah kemudahan dan kemampuan, kerana dengannya solusi dan jalan penyelesaian akan diberikan. Jangan mengeluh. Nikmati proses dan pembelajaran yang Allah berikan kepada kita. Lalu katakanlah kepada ujian, cubaan dan masalah, bahawa kita mempunyai Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lalu belajarlah dari orang-orang di luar sana yang memiliki ujian dan cubaan yang lebih besar dari kita, tapi dia masih boleh tersenyum dan optimis di dalam menjalani kehidupannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah orang-orang yang berada di bawah kalian dan janganlah melihat orang-orang yang berada di atas kalian. Kerana hal itu lebih baik agar kalian tidak menganggap rendah nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, itulah dia. Kita lihat, tuan-tuan,
dalam perjalanan manusia ni, kita memang sering dirundung masalah. Ada je masalah yang datang, dan seringkali juga dalam keadaan itu manusia tersesat tanpa arah. Banyak keadaannya, faktornya. Namun ketetapan adalah ketetapan. Tidak ada satu pun manusia di dunia ni yang meminta kepada Tuhan untuk hidup susah dan juga berat, tuan-tuan. Betul kan? Tak ada siapa minta. Tapi itu adalah ketetapan daripada Allah. Allah pilih kita. Namun sayangnya, ketika kesusahan dan kepayahan, musibah datang melanda, ternyata manusia memborong sejuta keluhan. Aduh, apalah jadi macam ni kat hidup aku ni. Aduh, kenapalah begini? Kenapalah jadi macam tu, ya Allah? Sejuta permintaan. Perkenankanlah ini, ya Tuhan. Kabulkan itu, ya Tuhan. Nak itu, nak ini, nak itu, nak ini. Tapi bila tak sama dengan kita mengeluh. Dan hanya mengucap satu kata syukur. Apakah kalau begitu kita harus begitu sahaja pasrah? Apa salahnya sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi kita memilih untuk mengeluh. Ya, tidaklah semudah itu. Banyak lagi ayat suci. Dan kita yakin, semua keyakinan pun telah mengajar kita bahawa keputusasaan adalah sesuatu yang buruk dan harus kita hindarkan. Asas dari semua masalah adalah agar manusia agar kembali memahami fitrahnya. Memahami apa yang harus dicari selama kehidupannya. Lantas, bagaimanakah dengan mereka yang ditimpa kesusahan, hidup dalam kemiskinan, hidup di dalam suasana persekitaran yang penuh dengan kesedihan. Sebagai pegangan-pegangan hidup seorang Muslim, Al-Quran telah menjelaskan banyak perkara. Tidak hanya sebagai satu aspek ibadah semata-mata, ekonomi, perdagangan, muamalat, keluarga, pribadi, pribadi ada seorang Muslim, hinggalah kepada cara untuk menjaga negara pun ada di dalamnya. Terdapat pula ayat-ayat Quran yang menjawab keluhan-keluhan ketika manusia mendapat ujian atau musibah. Antara keluhan-keluhan manusia yang dijawab oleh Allah SWT antaranya, soalan kenapa aku diuji? Allah jawab dalam surah Al-Ankabut ayat 2 hingga 3. Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Kemudian kita tanya juga, kenapa aku tak dapat apa yang aku mahu, apa yang aku inginkan tu, ya Allah? Quran menjawab dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Jadi kamu membenci sesuatu padahal yang amat baik bagimu, dan jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal yang amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Begitu juga ada yang mengeluh, kenapalah hujan seberat ini, ya Allah? Quran menjawab dalam surah 208, surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian kenapalah aku ni macam ni? Fraslah aku. Fras pula dah. Surah Ali Imran ayat 139 Allah jawab, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi darjatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Begitu juga ada yang sebut, bagaimanalah harus aku menghadapinya, ya Allah? Quran menjawab surah Al-Baqarah ayat 45. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan salat. Dan sesungguhnya salat itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah semata-mata. Apa yang aku dapat, ya Allah? Quran menjawab surah At-Taubah ayat 111. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri harta mereka dengan memberikan jannah, syurga untuk mereka. Kepada siapa aku berharap, ya Allah? Quran menjawab surah At-Taubah ayat 129. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain darinya. Aku hanya kepadanya aku bertawakal, aku berserah. Aku tak sanggup, ya Allah. Surah Yusuf ayat 12 Allah jawab, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah dia tuan-tuan sekalian keadaannya, ya, kehidupan kita yang diuji oleh Allah SWT dari masa ke semasa. Apapun tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena tabah, tenang, berdoa pada Allah banyak-banyak agar diberikan kekuatan di dalam kita menghadapi ujian dan dugaan daripada Allah SWT. Baiklah, kita lihat komen-komen pada hari ini sebelum saya buat kesimpulan. Terima kasih sekali lagi kepada siapa yang baru masuk. Terima kasih atas sumbangan kepada Yayasan Haji Ismail. Terima kasih banyak.
tuan-tuan dan puan-puan banyak, dan alhamdulillah banyak dah orang yang mendapat manfaat daripada semangat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih kepada semua pelanggan susu kambing Al-Am. InsyaAllah kita ada promo istimewa. Kita ada promo istimewa kali ini, yang mana kita akan announcekan dekat dalam Facebook ni. Tuan-tuan teruskan follow, akan tengok nanti macam-macam kita akan buat bersempena nak ujung bulan ni. Ada package istimewa untuk anda semua. Susu kambing malam tadi di surah Al-Falah, tuan-tuan, susu kambing habis 24 kotak. Tak cukup, tuan-tuan, tak cukup, alhamdulillah. Surah Al-Falah di Kampung Sungai Pinggan, di Pontian. Baiklah, Zaharuddin Abu Hasan, waalaikumsalam. Nazri Amri, terima kasih banyak. Najah Adam, Mika Erna, Anjang Amnah, Nisa Mazlan, Nur Kasih, Mikar Ena, Alma Kamal, waalaikumsalam. Suzana Roshita, Yus Wari, makin tamam nampak doakan kita tetap di jalan Allah ya, insya-Allah. InsyaAllah. Tuan-tuan semua doakan saya kuat semangat. Ni. Itu paut saya baca tembikai, tuan-tuan. Ni dah okey sikit lah. Okey sikit. Nak kurang lagi. Kena kurang lagi. Kena kuat semangat. Hani Ani. Waalaikumsalam. Hazlinda Linda. Nizam Amir. Nabilah Nawawi. Terima kasih daripada Kota Baru. Terima kasih banyak. Nur Razita Matno. Labuan. Terima kasih banyak daripada Labuan. Macam mana cuaca di Labuan? Sabaria Daud, terima kasih. Dan Sumaya, Muhammad Fahru Razi, Ninda Anis, terima kasih banyak. Pok Jid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muhammad Hairul, Sa'diah Din, Sa'diah Din. InsyaAllah Allah Maha mengetahui hamba-Nya yang mampu mengalami dugaan, insyaAllah. Rabi'ah Bibibiah, Rozimah, waalaikumsalam warahmatullahi. Virus, demam, sesemua pun mengeluh, sedangkan sakit penghapus dosa. Sakit teruk tapi masih boleh senyum sebab tak kesabaran keimanan tinggi dalam diri. Ya betul. Dinda ke syurga. Rabi'ah Bibibiah, Faridahman, waalaikumsalam. Bijim Sebahari, Zainab Syarif, Roziah Macuah, Roziah Rohana Idris, Hanilah Alif, Roslina Muhammadna, Razmanizan, Wan Nurdah, Noraihan Saleh, Faridahman. Semua bagi salam ni Nur Syimal Mali, bagilah komen. Terima kasih Ustaz, banyak yang menyentak jiwa dengan tajuk hari ini. Benar kita manusia banyak mengeluh sedangkan nikmat Allah terlalu luas. Tepat sekali. Terima kasih Nurul Anim, Rozi Jamil. Waalaikumsalam. Mawar Merah, Muhammad Amirullah, Ahmad bin Kamruddin, Nasri, Haji Harun, Masri Izhar, Muhammad Syafiq, Muhammad Zairi Syafi'i, Ainis Zali, Leha Zulaiha, Mizan Omar, Pok Jid, Latifah Jaafar, Zawiyah Aziz, Ruby Johari dari Pesai Singapura. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, jadi itu saja komen nampaknya. Ucap terima kasih banyak Faris Ajmain, Mak Waklong Munawir Rahman, waalaikumsalam, selamat pagi. Hasni Azizan, selalu mohon pada Allah agar beri kekuatan hati dan mental untuk menerima setiap dugaan, insyaAllah. Siti Aisyah baru lepas minum susu kambing Al-Am, minum awal hari ni sebab nak pergi hospital. Oh ya ke? Macam mana Siti Aisyah minum? Best tak? Dah berapa lama dah? Amalkan. Tolong beritahu apa kesan. Share sikit lah dengan semua. Nurul Nadia Hana, Assalamualaikum Ustaz. Selamat pagi hujan kat sini Ustaz. Cantik cuaca kat sana. Betul. Arza Aryani Ustaz, doa Ustaz sihat selalu. Nur kasih. Dari Golap dah torang bunyi ayam kokok sonok duk kampung ni Ustaz. Arizman Hakim, Urni Abdul Razak, Syarul Ikmal. Ustaz kat Pontian ke? Hadijah Ahmad, terima kasih Ustaz atas perkongsian yang cukup berkesan buat saya. Assalamualaikum Ustaz. Betul Ustaz, bila fikirkan ni mengeluh terpayan hidup punya ada lagi susah ada lagi. Betul. Nak tanya kongsi kita macam mana nak hindarkan satu je lah tuan-tuan sekalian. Kita buat baca Quran banyak. Baca Quran, lepas tu amalkan buah tamar. Nabi sebut barang siapa mengamalkan 7 biji buah tamar setiap hari akan dijauhkan padanya penyakit keracunan, termasuklah sihir. Mengaji rajin tuan-tuan. Minta perlindungan pada Allah SWT. Apa yang berlaku kat kita, sihir ke apa semua dengan izin Allah.
Apa ni Razman Izzah? Macam mana program Ustaz setakat hari ni? Setakat ni okey. InsyaAllah tak ada masalah. InsyaAllah hari ni ada lagi program. Kita sambung program My House. Seperti biasa tuan, rutin harian. Doa khusus melembutkan hati orang. Doa semayu tak apa. Puji kepada Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Dan salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Lepas tu kita tagurlah. Lepas tu kita barulah sebut, Ya Allah, bukakanlah hati orang tua ni, Ya Allah, supaya dia lembutkan hati agar dapat menerima aku sebagai menantu. Macam tu lah. Semarina Kak Cik, terima kasih banyak kerana ikut ceramah saya. Ayu, KJ, Jaafar, Nida Rahman, Ustaz pagi sapan kat mana? InsyaAllah tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Mungkin setakat ni RNR Pontian ke apa, tak tahu lagi. Kalau kita tanpa banyak hal tu ada pada Tuhan, apa kalau terbaik nak cover semua hal masih Ustaz? Ya Allah, berikanlah aku yang terbaik. Yang tu Ada kerja kosong dah Ustaz, ada kerja kosong dah bidang agama. Dia kata. Apalah kerja kosong lah. Semalam ada seorang hantar mesej. Dia kata, Ustaz, kalau saya nak jadi motivator, pakar motivasi macam mana? Macam mana nak mohon? Macam mana saya nak jawab tu? Kan admin saya beritahu semalam. 2 hari lepas. Jadi je lah, pergilah belajar. Bolehlah jadi motivator. Kan? Bagi semangat kat orang. Kan? Ya Qawi, Ya Batin, Ya Mu'min, Ya Barik. Ahmad bin Kamarudin, Syafiqah Syari, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz, bila nak datang Pontian lagi? InsyaAllah saya di Pontian ni 2 minggu tuan-tuan. 2 minggu. Liha Zuleha, Alhamdulillah cantik mana kata bakal Ustaz. Terima kasih sebut nama saya. So kami di Singapura ada jual tak? Singapura setakat ni kebanyakan sahabat-sahabat kita di Singapura yang ikut kuliah subuh, semuanya memang order dekat assistant saya. Order dekat assistant saya, boleh tanya dekat pejabat, dia orang akan postkan terus ke Singapura. Jangan risau, ingat dalam tempoh 5 hari kot sampai, insyaAllah. Kontak lah, kontak. 018 911 9670. Boleh. Tuan hantar nombornya lah. Sirah Cafe, Waalaikumsalam. Ariani Limbun. Masih Ustaz, tapi ingatan Mak Hamdan, macam mana beli susu kambing tu Ustaz? Boleh je, nanti kejap lagi saya minta komen. Juni Ahmad Maizin, Alhamdulillah susu Al-Am sedap. Saya susu kambing tu campur dengan oat 5 sudu besar, insyaAllah baik. Nampak apa Ustaz ada hadin. Macam tu. Ustaz Mel lah datang Banting, insyaAllah. Sampai masanya datang. Rasidah Jamat, Ustaz, selamat pagi. Ada Pontian kat mana Ustaz? Mana tahu boleh jumpa. Saya biasanya saya akan minum dekat kedai Cik Ngah, dekat RNR, yang belakang stadium ini. Terpulang tuan-tuan, insyaAllah. Salam Ustaz, Kak Alus Ustaz. Ada jual tak susu kambing ni? Kita belum ada ejen berwakil kat sana. Jadi kalau nak, beritahu je, kita akan postkan. Saya bila lah boleh jumpa nak selfie. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, kita ada kuliah. Kita akan buat rakaman bersama dengan tim My House. TV Hijrah, kita akan buat rakaman kuliah Doha. Nanti kita akan maklumkan semula. Indah ni Zarina, so kami tu jenis air kesebuk. Sebuk kita bancuh dengan air panas. Ustaz Elvira, Ustaz, saya doakan saya cepat pulih. Saya dah 18 tahun tak jumpa ibu di JB. Sebenarnya tak akan buka kalau angka tak merosot. Semoga Ustaz dan semua di sana saya sedang dengan Allah SWT. Telah doa banyak tuan. Risau tuan. Semalam je dah dekat 2,000 tuan. 1,800. Selama ni kita tengok orang je 2-3 ribu ni. Kita pula dah menghampiri ke sana. Eva Salim, terima kasih banyak. Mudah-mudahan terus tabah. Assalamualaikum, tersentap hatiku. Alhamdulillah, bersyukur saya. Alhamdulillah, itu yang penting. Ruslina Muhammad Nahmila, mulanya terasa kecewa, tapi bila fikir-fikir kembali, kita tak mampu. Kita mampu. Kita tak mampu hadapi hidup Allah, tak akan bagi. Alhamdulillah, sekarang dah reda dengan apa yang Allah kurniakan. Syukur sesangat Alhamdulillah. Saya bagi nasihat yang hina sekali untuk diri saya pagi ni Ustaz. Allahu Akbar, melodi Irin Nasuha. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Itu nasihat saya ni. Ustaz, bila nak balik Sungai Buloh? InsyaAllah ada kesempatan Ustaz balik. Ninda ni undur diri nak konyoy. Okey, selamat bertugas Ninda Aris. Aryan Rifki, terima kasih Ustaz. Begitu kuat lima ujian dari Allah semuanya. Allah sentiasa ada bersama kita. Nah, ini Haji Muhammad, alhamdulillah selamat pagi dari Singapura. Rozaini Osman, terima kasih kerana hari ini meredakan sedikit kekusutan. Doakan agar saya terus kuat untuk hadapi Allah, insyaAllah.
Ya, Farid Jari dah bagi nombor dah tu. Nanti boleh kontak. Panggilan Taufik, kenapa tak ada notification? Notification apa pula? Hanim Comel, Ustaz, semoga kita semua dapat mengambil doa dan hidup kita lebih kuat. Ingat selalu Allah sentiasa ada bersama dengan kita. Faizal Jamari, doakan semoga hari ini mudahkan urusan, mudahkan rezeki. Ustaz, saya nak beli susu kambing, boleh, tak ada masalah. Buat online order, boleh, memang boleh online order. Nanti saya akan letakkan link WhatsApp dia. Tak ada masalah. Kalau kat Sabah, mana Pak Susu Kambing ni? Kat Sabah ada 2 ejen kita. Nama dia Alfi seorang lagi nama dia Hanif Naning. Jadi kontak dia ni, insyaAllah anda akan dapat stok susu kambing. Betul tu Ustaz. Apa Ustaz Samsul huraikan apa saja dalam kuliah, saya simpan untuk anak-anak saya. Ustaz, tolong doakan saya dalam cari perjalanan hidup saya. Banyak dosa-dosa saya Ustaz. Salam sehat, datanglah ke Singapura, insyaAllah. Ustaz, saya nak order susu tu, boleh, tak ada masalah. Melaka nak dapat mana Ustaz susu kambing? Boleh, beritahu je. Nanti kita akan bagi. Kalau nak jadi ejen pun boleh kontak nombor tadi. Siapa Lokman, Assalamualaikum. Jadi semoga Ustaz sihat selalu. Ustaz, bila nak main Kuantan bagi camah, fahamkan Green Zone. Saya selalu ikut camah Ustaz, tak pernah habis. InsyaAllah, baru-baru ni saya dah camah di Bentong. Dan juga saya camah di Bentong dan juga di Mempaga. InsyaAllah saya akan datang lagi. Tengah bincang dengan Ustaz Ruslan dekat sana. InsyaAllah. Fidaw, Ustaz, kau sampai Somban beritahulah. InsyaAllah. Jazakallah. Terima kasih. Sabariah Pairo. Nama ajak apa? Ustaz, boleh Tuan Bandar Pasir Gudang nak dengar camah Ustaz? InsyaAllah. Ifafia. Ustaz dah habis camah. Sekarang saya baca komen je. Ustaz, kau ulanglah balik tengok. Ustaz, mainlah Bukit Kapal Meru. Ramai peminat SSD. Bukit Kapal Meru ni bukan saja peminat. Saudara saya dekat sana. Saya kalau pergi Meru, saya memang pergi Bukit Kapal tu. Dekat rumah mak saudara saya kat sana. Saya memang lepak kat sana. Makcik-makcik saya akan kumpul kat sana. Ustaz, saya dah beli susu kambing semalam petang di Melaka. Oh, Alhamdulillah. Syukur. Sunnah Mubarakah. Doa Zali Zanijan. Doa saya sedang buat dialisis. InsyaAllah. Ustaz, berapa satu kotak? Nak order satu kotak. Di Keluang ada yang jual. Di Keluang tak ada. Tapi di Pontian ada. Tapi tak, jangan risau. Nak bagi tahu je, kita akan postkan. Cuba tengok balik kat Facebook tu. Kita dah ada ejen daripada Cik Syamuddin. Kita ada Cik Razi. Tak apa, nanti kita bagi nombor lah. Ini Aris, selamat pagi di Singapura. Muhammad Nur Zainuddin, saya doa semua sihat. Kia Hamid, Farizal Nuddin, saya doakan saya dapat kurangkan sakit kepala yang hidapkan beberapa tahun sebab kemalangan. Saya ada masalah saraf menyebabkan sakit yang suka tidur dan pergerakan. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguhnya Engkau maha pengasih, maha penyayang. Tidak ada yang dapat Engkau, tidak ada yang tidak dapat Engkau berikan. Tidak ada yang tidak dapat Engkau sempurnakan. Tidak ada yang tidak dapat Engkau laksanakan. Jikalau Engkau katakan jadi, jadilah ya Allah. Maka ya Allah ni Nur Fariza Samsudin ni Allah akibat daripada kemalangan kepalanya sakit ya Allah. Aku tahu ya Allah kesakitan yang kau berikan ini adalah dengan izinmu ya Allah. Maka kau berikanlah ya Allah. Kau berikanlah kelegaan kepadanya ya Allah. Kau ringankanlah kesakitannya ya Allah. Sesungguhnya kau maha pengasih, maha penyayang. Kau juga lah maha menyembuhkan segala penyakit. Walhamdulillahirabbil alamin. Minta dengan Allah banyak ya. Mak saya dah betul-betul betul-betul masih sakit. Saya jaga alhamdulillah. Allah bagi ujian pada saya seredar Ustaz, tak apa. Sudah bakso tu kat Jangan risau, kita ada kat sini. Kita akan hantar. Siti No, Melody Irina Suha. Terima kasih Melody Irina Suha. Pak Non. Salam SD, selamat pagi. Malah saya nak jadi ejen boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Norani datang lah. Ustaz datang Australia, insyaAllah. Kalau ikutkan bulan 3 tu saya dah pergi Melbourne lah. Tapi nampaknya postpone dulu. Kat mana ni Ustaz? Tenang je, saya belum terima mesej untuk susu kambing tu di Syalam. InsyaAllah nanti saya beritahu balik. Sekejap lagi kita respon. Hatilah susu kambing Ustaz, namanya apa? Susu kambing Al-Amr. Tempat duduk makan saya sponsor. Apa tu? Rohani Yunus. Oh, tempat makan sponsor. InsyaAllah. Lee KST, Kalsum Karim, masih Mustafiq Salina. Ustaz boleh tak bagaimana tentang pelaburan Islam penting ni tentang insurans diri takaful? Malaysia masih tak ada perlindungan ini. Kena ada tuan-tuan. Kalau boleh insurans takaful ni bukan apa, untuk peringatan kita, untuk perlindungan di hari muka. Dan ambil yang ikut syariat. Sebab apa ikut syariat tu dia ada pula konsep hibah dalam dia. Contoh ada juga konsep kalau anda kata kita tak ada, maka duit tu akan diamanahkan kepada siapa pula. Nampak tak? Orang kampung Dan, Jeffrey Din. Alilah Halis, mana betul. Betul ada anak saya betul Ustaz, ada buat sama kat Mempaga, anak saya betul kadang kalau ada. Oh ya, betul-betul. Amin, alhamdulillah.
Okay, tuan-tuan, itu saja pada hari ini. Saya ucap terima kasih atas semua yang sudi mengikuti kuliah pada ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Kesimpulan yang boleh kita buat, pertamanya, ingat bahawa innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah sentiasa bersama-sama dengan orang yang sabar. Dan keduanya, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah sentiasa ada bersama dengan kita. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, itu saja daripada saya setakat ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dengan kesempatan pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.